pukul 12 kena habis SK sebab 12.30 ada function di sektor pembelajaran. Jadi minta within the time tu. Tapi tak apa, jangan risau, saya tak ambil masa yang panjang, dalam 10 minit saja untuk saya. Lawatan ada cadang nak pergi mana? Dia nak bawa pergi PKI tempat buat kompos tu. Boleh start boleh. Sebab prepare boleh pergi. Okey, baik. Okey, yang pertama kali kita nak stresskan di sini adalah sekolah ni adalah sekolah amanah, yang nama pun sekolah amanah Jamalul Lail, yang dipilih khusus iaitu sekolah-sekolah yang saya dimaklumkan yang ramai bilangan asnafnya. Okey, jadi bila kita dapat responsibility tu, maka kita warga pendidik ataupun yang saya katakan kita sebagai educators, kita tak boleh fail lah benda tu. Sebab benda tu dia sebenarnya adalah titah daripada tuanku. Jadi nak tak nak kita kena usaha juga supaya sekolah amanah kita ni berjaya lah. Saya nak kata berjaya dalam segi mana tu, ada lah certain KPI yang ditetapkan kan. Cuma pada saya antara indikator yang kita perlu tengok adalah yang pertama sekali peratus lulus bahasa Melayu dan sejarah itu. Okay, dan seterusnya adalah kehadiran. Okay, dan kemudian tu perkara-perkara lain yang kita perlu tonjolkan seperti kejayaan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting sekolah amanah ni adalah kemenjadian murid itu. Okey, jadi kalau yang saya nak ucapkan terima kasih juga lah sebab ambil langkah proaktif. Apa yang saya cakap tu, tunjuk tu dah jadi banner lah. Okey, jadi yang pertama kalau kita tengok Better People for Better Place ni, dia sebenarnya itulah dia. Bermaksudnya kita nak melahirkan budak yang ada kemenjadian. Bermaksudnya tuanku selalu kata kat saya, dia kata yang tu ada law ni, kalau kita kata kita bagi ikan, mungkin dia makan ikan tu habis, lepas tu dia tak ada apa nak makan dah. Jadi kita bagi dia joran, mungkin dia boleh gunakan joran tu untuk pancing ikan. Tapi dia kata yang tu ada law ni, joran tu pun dia jual. Jadi nak buat tu nak bagi ikan pun tak habis makan kan. Bagi joran suruh tangkap ikan pun joran dia jual kan. Jadi itulah dia kata level kan. Dan dia pula tuanku pula dia kata dia nakkan rakyat boleh bermentaliti kelas kenapa. Jadi itulah maksudnya kita ambil satu pendekatan. Maksudnya kalau bapa dia asnaf sekarang ni, kalau kita boleh target anak dia bukan asnaf, anak dia boleh bayar zakat, saya rasa kita berjaya lah juga di sekolah ni. Sama juga tuanku kata, kalau dah tak boleh pergi sangat dalam mengaji ni, dia kata kan korang-korangnya orang kata apa, dia punya nilai itu, values dia tu ada lah. Maksudnya rumah dia ni bersih kan. Dia kata dah lah asnaf, tak boleh nak kerja, kita pergi bagi apa, kita pergi bagi bantuan, pergi tengok rumah, Allah Akbar, dia kata kan, nak tebas apa rumput di rumah pun tak mau. Jadi itulah masalahnya. Jadi itu saya keluarkan satu saya katakan Better People for Better Place. Jadi kalau polis ni nak jadi lebih baik, orang ni kena lebih baik. Dan orang tu kalau tanya saya yang dah lepaslah, kita tak boleh buat apa lah. Itu tanggungjawab apa? Tanggungjawab ahli politik, orang politik apa, tapi yang tu ada di sekolah ni. Yang tu ada di sekolah ni, yang itu yang kita nak kena fokus. Okey, seterusnya grow teachers, nature student. Okey, pada saya kenapa saya gunakan perkataan nature tu, sebab nature ni dia asuh, dia bukan educate ni mendidik. Asuh ni kita pergi kepada basic lah. Macam anak kita kecil kan, kita hantar kat pengasuh, kita tak hantar kat pendidik. Dia tak panggil orang yang tu asuh tu pendidik. Jadi kita nak buat benda-benda yang basic tu, benda-benda yang orang katakan asas dia tu. Maksudnya nilai, maksudnya tahu menghormati. Kalau dalam kalau ustaz tu pendidikan Islam tu, maksudnya asuh ni adalah yang paling penting ni memastikan orang-orangnya dia solat dan dia tak buta Al-Quran.
Kan dia boleh lah hafal surah-surah untuk dia solat. Okey, dan kemudian untuk buat benda ni kita kena bangunkan cikgu. Jadi sekolah amanah ni sama je lah macam yang saya katakan tadi. Dia punya fokus ni adalah membangunkan cikgu. Sebab dia percaya kalau dia boleh bangunkan cikgu, insya-Allah cikgu ni boleh asuh murid ni dengan lebih baik. Okey, dan ramai orang tanya saya, pengarah, bila pengarah main ni apa pengarah nak buat, apa visi, misi. Saya kata saya tak ada lah benda yang besar-besar kan. Pada saya, cikgu mengajar dan murid belajar. Tetapi cikgu mengajar tu dalam arti kata yang betul lah, yang sebenar lah, iaitu dia mengajar menggunakan kaedah yang betul. Dia faham tentang konten apa yang dia nak ajar. Dan murid belajar ni, murid akhirnya dia apa yang cikgu ajar tu dia faham. Kan kalau kita bagi test, kita bagi ujian, maksudnya dia boleh jawab. Kan? Jadi itu maksud yang saya katakan teacher teach dan student learn. Okey, jadi yang tiga di atas tu harapnya bolehlah diterangkan kepada cikgu-cikgu sebab Puan Ketua dah ambil langkah proaktif lah buat banner ni. Okey, saya terangkanlah apa yang saya maksudkan dalam tu. Jadi apa yang ni adalah benda yang asas je, benda yang basic je yang kita nak cuba capai. Okey, tetapi apabila kita nak mencapai tiga benda yang di atas ni, dia memerlukan proses lah. Proses ni ada 6 level dan saya bagi dia kepada 3 kompetensi lah. Yang pertamanya adalah kompetensi yang kita katakan keupayaan kita untuk scan. Untuk kita scanning lah. Iaitu kita kena buat analisis. Analisis ni selalunya dia melibatkan data, apa data yang kita ada, apa jenis cikgu yang kita ada, sumber manusia yang ada di bawah kita dan juga environment. Macam Puan Mengetua kata tadi, of course di sini mungkin anak petani, anak nelayan. Okey, jadi kita kena ada kalau kita nak atasi masalah ketidakhadiran ni, so kita kena ada analisis. Budak yang tak main ni siapa dia? Kan? Siapa dia budaknya yang selalu tak main? Dia duduk di kampung mana? Lelaki ke perempuan, tingkatan berapa? Mak pak dia background macam mana? Okey, kalau kita ada data ni, barulah kita boleh fokus. Jadi kita boleh mapping kan kawasan tepi pantai ni yang seluruh kampung ni kerja nelayan, ramai yang tak ada sekolah. Jadi barulah kita boleh buat intervensi dan sebagainya. Tapi kalau kita tak buat analisa, kita susah nak dapat fokus dia. Jadi kita hanya buat benda ikut jam kita aja, ikut suka kita. Ataupun kita tengok sekolah ni buat ziarah cakna, kita pun ziarah cakna, sedangkan kita tidak ada fokus. Kan? Jadi itu yang saya katakan yang first dengan second tu adalah proses untuk kita scan. Kan? Yang ni saya rasa tak ada masalah sangat, sebab kalau dengan sekolah amanah ni, dengan Puan Ketua pun sekarang semua lulusan FPPL belaka, dan ini akan menghasilkan strategic planning lah. Strategic planning. Okey, cuma my biggest concern is masuk yang level 3 dengan level 4, iaitu content dan approach tu. Content dan approach ni dia ada kaitan dengan redesign. Mereka bentuk semula. Jadi kalau tanya saya, what is content yang ada di sekolah ni? Content yang ada di sekolah ni adalah syllabus. Kan, syllabus, program. Jadi sebab itulah kita kena redesignkan balik. Dan kalau kita tengok apa yang sekolah amanah buat pun, konsultan buat tu, dia sebenarnya adalah dia redesign kan. Dia bukan bawa syllabus baru. Syllabus tu masih lagi syllabus Kementerian Pendidikan Malaysia, bukan yang syllabus Lead Act ke, ataupun bawa syllabus daripada British Council ke mana. Tak. Syllabus masih lagi syllabus KPM. Tetapi yang special bila sekolah amanah ni, mereka ada kepakaran untuk bantu kita redesign balik syllabus tu supaya dia jadi menarik, dia senang disampaikan kepada murid-murid kita. Okey, dan kemudian bila dah ada syllabus, cara penyampaiannya, cara penyampaian ni adalah approach lah. Sama juga, redesign balik berbagai-bagai kaedah yang dibuat.
Jadi yang saya punya main concern adalah yang level redesign juga, itu content dan approach. Kan? Itu yang sekolah mana bantu. Itu juga yang kita sedang buat di sekolah-sekolah lain. Dan kita harap cikgu-cikgu di sekolah amanah ni boleh bantu sekolah-sekolah lain yang bukan TS25, yang sekolah-sekolah yang biasa-biasa ni. Okey, dan untuk content dan approach ni, kita pegang pada konsep PDCA lah. Plan, ya, do, kan, check. Bila kita check ni, kita kena check. Ada tak cikgu sini yang tak buat, yang tak mau responsif kepada redesign kurikulum tadi? Kan, kalau dah orang mai nak tolong pun tak mau buat lagi, payahlah sikit. Yang keduanya, yang buat tapi dia perlukan bimbingan. Itu yang kita katakan proses check tu. Jadi proses check ni dia selalunya SLT lah, SLT, advisor dan sebagainya. Dan akhir sekali action. Action tu yang saya kata nak tambah baik ke, yang ketegak sekarang ni macam mana kita nak buat, kan? Okey, dan last sekali adalah end result dia lah. Ya, kita kena study lah impact. Sama juga sekolah mana ni. We are looking ataupun analysing the impact. Kan? Impact ni macam-macam. Kemajadian macam mana. Kan? Saya semalam pergi sekolah SK Batu Tangkuk. Saya jalan tu ada budak tarik beg. Kan? Budak tarik beg. Saya nak bagi salam pada dia. Dia pula tanya saya, apa khabar tuan? Budak darjah 1. Rupanya budak yang duk tarik beg tu budak peralihan. Kan? Budak peralihan maksudnya baca apa boleh. Tapi maksudnya dia kemajadian tu dia boleh tegak saya. Apa khabar tuan? Tak tahu lah kan. Mungkin cikgu dia dah apa dia kalau jumpa orang besar-besar nanti bagi jawab. Tapi maksudnya nampaklah kemajadian tu di situ kan. Jadi macam tu lah yang kita nak tengok. Ya, impact dia. So yang ni pun kena tengok jugalah untuk terutama sekolah amanah ni, especially yang saya kata tu peratul lulus lah. Peratul lulus, kehadiran dan juga prestasi KPS lah, KPS especially untuk SPM. Okay, dan akhir sekali appreciation lah. Appreciation ni macam-macam benda lah yang boleh kita buat pada pelajar, pada cikgu-cikgu. Even sometimes kalau kita kata environment kita yang kita analisis ni teruk sangat, maksudnya ni main ajak nak main sekolah pun tak mau, parent nak ambil result pun tak mau. Mungkin kita juga boleh bagi appreciation kepada parent juga. Okey, dan akhir sekali, memanglah susah nak redesign ni kan, sebab kita kena belajar, kita kena buat banyak kerja. Jadi kalau ada lah cikgu-cikgu yang ketegak sangat ni, yang tak mau buat ni, saya ingat kita bagi dua pilihan je lah. Saya kata di sini, go hard, kita kena kerja keras untuk sekolah-sekolah macam ni. Ataupun kalau tak sanggup nak bekerja sama dengan kita, kita suruh dia go home lah, suruh dia balik lah. Kalau tanya saya kata, cikgu sekarang ni niaga online pun boleh buat duit. Saya ingat cikgu berhenti lah di cikgu buat niaga online, tak rasa sakit hati sama siapa. Cikgu duduk sini tak mau buat tu, tak mau buat ni, nak balik lambat sikit pun tak mau. Komplain sana, komplain sini. Abang saya terang-terang kata pengarah pesan, suruh berhenti je. Buat kerja online pun dia boleh dapat gaji sama dengan gaji cikgu je. Sebab kita perlukan cikgu yang ada jiwa cikgu. Kan, kalau dia kerja cikgu hanya nak dapat gaji saja, kata dia tak payah. Bukan itu jenis cikgu yang kita nak. Okey, dalam semua benda ni, dia ada satu perkara lagi yang sangat penting, iaitu kreativiti. Okey, kreativiti ni dia merangkumi semua ni. Okey, kreativiti. Tetapi kreativiti ni dia kena ada courage, barulah dia menghasilkan impact. Kalau saya tanya apakah dia level kreativiti yang kita perlukan dalam kita sekarang ni, dia tak ada limit. Kreativiti ni dia macam pembarit plastik yang mahal tu kan. Kita boleh bengkok dia,
hujung ke hujung bertemu. Itulah dia limitless creativity yang kita perlukan untuk anak-anak yang kita ada. Dan sebab itu redesign ni untuk content dan approach ni, dia melibatkan creativity. Kalau kita kata kita mengajak melalui ikut DSKP, kalau KSSM kan, DSKP, pada saya tak cukup lagi. Sebab DSKP tu dibuat, dia melihat kepada keseluruhan. Keseluruhan semua sekolah di Malaysia, sekolah orang asli, sekolah di Sabah, dia melihat pada keseluruhan. Tapi sekolah kita, setiap sekolah ni dia ada unik dia. Ini sebab tu kena redesign balik. Dan redesign ni memerlukan benda ni. Dan bila orang yang kreatif, kan, dia tak boleh ikut straight macam kayu pembaris tu. Dia kena bengkok-bengkok sikit. Jadi kayu pembaris tu, kalau kita boleh flexibility kan dia, cuma jaga bila kita lepaskan kayu pembaris tu, jangan dia pindah ke muka kita. Kan? Jadi level of courage ni saya tak tahu, berbeza-beza. Kan, ada pemimpin yang dia berani tinggi, ada yang ni, dan kemudian barulah dia boleh hasilkan. Dan kita juga kena lihat juga kepada apa yang saya selalu bagi tahu, iaitu situational judgement ni. Ya. Okey. Kadang kita menilai lah judgement ni, membuat satu penilaian mengikutkan keadaan semasa. Keadaan semasa kan. SOP, contohnya SOP COVID ni keluarkan tu. SOP COVID keluar tu macam-macam. Tak boleh tu, tak boleh ni. Tapi kita juga lihatlah pada keadaan semasa. Kalau kita rasa situasinya dah lama kita ni green zone dan sebagainya kan, mungkin kita boleh orang kata fleksibelkan sikit lah perkeliling tu untuk buat orang kata aktiviti PK21 dan sebagainya kan, sampai bila budak nak duduk meja yang itu kan. Tetapi kita tengok je lah, macam 2-3 hari ni dah kembali ada kes. Jadi kita strict balik. Kan, SOP tu kita ikut lah balik. Kita ikut bila dia macam jauh kan. Macam tadi saya pergi ke satu asrama, dah lama kan, still ada budak-budak dia yang masih duduk di luar ni. Budak asrama masih duduk di luar ni, walaupun ada permohonan nak masuk ke sekolah, dia tak bagi. Sedangkan dah jelas dah SOP kata katil 2 tingkat tu mesti duduk atas bawah dan letakkan kain. Dia bagi alasan pada saya, tak tahan budak yang bawah tu panas. Saya kata itu undang-undang manusia, kain tu letaklah, tapi kalau panas angkatlah, selaklah, lipatlah, letak dalam tilam tu. Kan, dia macam tu lah. Itu yang kita kata situational judgement ni. Sebab kalau kita nak follow betul-betul kan, kita tak jadi kreatif lah. Kita jadi takut nak buat itu, takut nak buat ni. Macam kelas tambahan, memang tak boleh buat kelas tambahan. Tetapi kalau budak tu habis sekolah 1.5 kan, kita belanjalah dia nasi lemak sebungkus, pukul 2 tu kita buat kelas, kita sambung kelas. Saya rasa boleh lah. Kan, boleh lah. Sebab apa? Dia bukannya kata dia balik, dia main balik dan sebagainya. Dia masih lagi di dalam sekolah tu. Kan, jadi itulah saya katakan level ini lah kan, untuk buat situational judgement ni. Jangan sampai benda yang kita boleh buat ni kita tak dapat nak buat disebabkan oleh perkara-perkara ni. Jadi itulah yang saya nak sampaikan kepada cikgu-cikgu semua. So harap benda ni juga boleh disampaikan kepada cikgu-cikgu yang lain lah. Terutamanya yang bawah tu. Ayat saya tu memang keras sikit lah. Tapi kena faham lah, kita kena kerja keras. Sebab peralih ni saya tak tahu, tak ada apa pun yang saya nak boleh cerita. Kalau pi mesyuarat dialog prestasi, bab kehadiran memang kena tembak, bab pencapaian pun kena tembak. Kemudian bila dia ditunjukkan tentang fizikal, kita lah dengan rakyat yang sikit, begitu banyak sekolah kita, sekolah yang sangat hebat, banyak sekolah kita semua ada kemudahan macam-macam, tapi again kita tak perform. Kan, jadi insya-Allah lah. Orang kata boleh ke tuan buat, saya bukan kira boleh ke saya buat, saya akan buat. Saya akan buat, terus buat dan terus buat. Boleh tak boleh itu Tuhan punya yang nak bagi pada kita. Kan, yang penting kita usaha. Itu yang saya punya pegangan. Okey, ada soalan?